Jadi kemudian gianglah mereka masing-masing menyambut Nabi. Berabot-rabot nak suruh Nabi tidur rumah dia. Tidurlah rumah aku ni. Tidurlah rumah aku ni. Mehlah. Berabot. Akhirnya Nabi pilih malam tu Nabi tidur di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau siapa yang dah pergi Makkah, pergi Madinah. Pergi Madinah, perasan tak pintu tu, Babu Salam yang kita masuk tu, dekat belakang tu, tepi pintu tu ada satu macam satu ampek sogi lah, satu binaan lah, ampek sogi kocik je. Tapi dia tak ada letak label apa-apa. Sebab takut letak label orang Pakistan, orang belah-belah sana ni ramai nyombah. Oh, tak apa benda disambah memujur-mujur pula dia. Jadi satu bentuk tu pek segi kecil je. Lebih kurang misalnya ada seorang lelaki Arab tu duduk jaga tu. Itulah dia tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi singgah pergi rumah dia tu. Nabi tidur ke rumah dia. Dulu rumah lah tak ada lah pek segi macam tu ya. Dulu rumah kecil lah. Kalau kita tengok replika rumah Nabi dulu, memang rumah Nabi kecil betul, bersambung dengan Masjid Nabawi. Jadi Nabi tidur kat rumah tu, dan apa benda yang Nabi buat? Benda pertama Nabi buat, Nabi mempersaudarakan antara puak Ansar dan Muhajirin. Ini satu benda yang kita kena tanya diri kita. Macam mana cara kita bersaudara sesama kita? Puak Ansar dan Muhajirin bersaudara sampai satu tahap puak Ansar offer bini dia kepada puak Muhajirin yang soleh sepinggang tak ada apa. Aku dah ramai bini, mana satu kau nak kau ambil. Kau ambil lah. Dia tak ada cakap tu kau ambil ni pemalas ni, dia dah tak nak dia. Tak ada. Dia cakap open, mana satu kau nak. Kau cakap mana kau nak. Yang Muhajirin pula yang sampai tidak pula mengambil kesempatan atas kebaikan saudara dia. Tak apa, aku tak nak isteri kamu. Tak apa, aku dapat tanah, dapat cucuk tanam, jadilah. Macam tu. Nampak Cuba kalau kita kan, mana satu kau nak macam ni lah mana satu pilih. Agak lah kan. Agak kan, rezeki jangan ditolak, maut jangan dicari. Kan dia kata kan. Iya kan, tapi dia tak mengambil kesempatan. Begitu juga Nabi dapat mendamaikan puak Aus dan Khazraj. Puak Aus dan Khazraj ni didamaikan dengan tahap dah berpuluh-puluh tahun berperang. Sampaikan bila Nabi tanya, kenapa kau berperang? Lupa dah sebab apa. Tapi dia tahu perangnya. Benda ni dah berlaku dalam keluarga kita sebenarnya. Dalam masyarakat kita. Merdekakah kita? Itu sebab saya cakap dengan semua. Itu sebab kita adik-beradik, saudara mara, keluarga, sahabat handai ni kita ni semua. Sentiasa sekarang dah mudah. Patut dengan mudah tu lagi mudah kita berinteraksi. Kan? Bercakap, tanya khabar. Apa khabar? Sihat ke? Kan? Sebab apa dah berlaku dalam masyarakat kita. Mak, mengapa kita tak baik dengan atuk tu? Bukan tu saudara kita ke? Tak tahulah ni zaman atuk ke dulu tak apa hal lah, tak tahulah apa hal. Apa beza dengan Aus dan Khazraj? Sama, dah terlupa sebab apa gaduh. Yang tahu tak baik je. Tu sebab yang sudahlah. Nak kena bagi baik. Yang dulu punya hal, dulu punya hal. Kita hari ni kena sadar, hidup kita sementara. Hidup kita sementara, tak tahu bila padam. Bila-bila boleh padam. Kan? Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Tu sebab kena bersedia. Orang datang kuliah duha ni satu contoh keadaan yang sangat baik, kita tak tahu. Tiba-tiba Allah cabut nyawa kejap lagi. Bila meninggal mak kan tu, baru balik dari kuliah duha. Kena elok cerita tu. Bila meninggal tu dalam kuliah duha, ingat lalap punya mampu tahu tu. Meninggal dia. Kan, takut pula nak lalap dah kan. Tak apa, tidurlah, jangan risau, tak apa, jangan risau. Tak ada benda kan, tak ada hal tu dah. Cuma satu ya tidur. Jangan satu syarat lah, saya minta tolong, boleh tidur cuma jangan berdongkok. Takut ganggu orang sebelah, sebab orang sebelah pun nak tidur juga. Ya tidur sesama, bukan nak dengan camah pun ada kan. Sodak pula kapet tambah. Punya sombong kan, kipis pun tak pasang, dek sejuk aircon kan. Nampak tak? Iya. Itulah dia. Jadi mana kata kita balik-balik pada konsep hijrah. Apa Nabi sebut? Nabi sebut juga wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi kata barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrah dia sesuai dengan apa yang dituju. Apa niat kita? Kenapa kau datang kuliah duha pagi ni? Kerana Allah. Pek bala. Kenapa kau datang? Dan dah charge handphone dan penuh bateri, jap pergi dan mesti ambil gambar dengan dia. Dia tak kira, lantak lah. Dah pek ambil gambar.
Kenapa kau pergi kuliah duha ni? Memakak lagi dan. Dapat dah lari daripada memakak suami itu. Kenapa kau pergi? Macam-macam sebab. Jadi pastikan meletakkan niat di tempat yang betul. Mudah-mudahan tak sia-sia benda yang kita buat. Kan? Itu sebab niat ni penting. Sangat penting. Contoh kita tengok. Ibadah ni ada dua kategori. Satu ibadah umum, satu ibadah khusus. Ibadah khusus kita puasa, kita solat, ada tata cara dia. Bila puasa macam mana, pada bila sampai bila, apa benda yang boleh buat, benda tak boleh buat. Zakat macam mana kadar kira timbangan dia. Kemudian kita umrah macam mana disiplin dia, tata cara dia, pergerakan kita. Begitu juga kita buat haji, disiplin dia, kalau tidak sah, macam-macam. Jadi makna kata ada itu ibadah khusus. Ibadah umum pula, kena faham apa maksud ibadah umum. Ibadah umum ni adalah apa-apa jua perkara yang diizinkan oleh Allah, kita buat niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Itu ibadah umum. Contoh, kita nak pergi tolong orang yang susah. Contohnya kita nampak ada anak yatim Ada anak yatim kata rumah dia dah lama tak makan. Kita pun masak. Kita masak, perbuatan masak tu benda yang diizinkan oleh Allah. Kalau kita masak sebab orang suruh ataupun grup kita suruh, nanti grup ni bising, kita hanya dapat senyapkan grup kita. Kita masak sebab grup akan bayar kat kita RM50 untuk kita masak, maka kita dapat RM50. Tetapi kalau kita masak sebab niat, sebab benda ni niat kerana Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati apa yang kita buat, dapat pahala. Itu juga adalah ibadah. Itu sebab melayan suami, biar dia senyapkan memakak sampai besok. Kan? Layanlah suami. Kan memang dah ada dalam hadis. Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Maknanya bila suami kata on. Melainkan kalau ABC Allah bagi cuti. Kan? Tak apa. Ni kan banyak cerita kan. Tapi abang ponek cakap lah bang, saya ponek sikit boleh tak rehat hari ni. Contoh. Kan? Jadi macam itulah. Tapi bila sebut layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun, bukan saja-saja cari unta. Jangan lurus pula kan. Tapi kalau kita layan suami sebab perintah Allah suruh kita taat pada suami, maka dapat pahala ibadah walaupun perbuatan itu perbuatan bersama suami. Nampak ya? Besar skop ibadah ni sebenarnya. Kan? Tu sebab rugi kalau kita salah niat kita. Tu Nabi pesan sangat-sangat tu, niat dan jihad. Niat dan jihad, perjuangan. Kemudian bila sebut tentang niat, banyak perkara yang kita sebut lari daripada apa yang kita sebut. Manusia selalu sebut 3 perkara, tapi buat 3 perkara. Apa dia? Pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah, tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Kan? Benda yang Allah tak suka itulah yang dia buat. Allah tak suka kita ngumpet ya. Allah tak suka kita berjudi ya. Beli nombor ekor contohnya. Allah tak suka. Walau apa bentuk judi sekalipun. Dia kata ni bukan judi, ni ikhtiar dah. Ayat nampak tak? Orang yang dah gila berjudi, dia dah biasa minum arak. Nampak tak? Macam mana? Dia sama Allah, aku minum sikit je. Nak hilang gian aja. Tak bangun dah. Isap rokok sama ya. Dia cakap rokok ni main marah. Tapi dia cakap tu kono berhenti, perlahan-lahan berhenti. Pesan kat suami perlahan-lahan berhenti. Biar contohlah kalau dia dah biasa isap rokok 30 batang sehari. Kan? Ubah minggu ni 30 batang sehari, minggu depan dia jadi 29 batang sehari. Buang sebatang. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Minggu satu lagi 27 batang sehari. Kalau dicabut nyawa, biarlah dia, Allah Ta'ala tahu dia dalam usaha nak berhenti merokok. Ini tak, biarlah. Kan, tak ada mana dah. Ulama bersisih pandangan macam tu. Senang ya, memang sisih pandangan. Tapi kalau benar terjelas memudaratkan, haram hukumnya. Habis itu. Mau nak marah lah. Dia cakap tu orang. Saya cakap, saya beritahu. Tapi kena usaha berhenti. Kan? Benda yang Nabi tak ajar gitu, janganlah kita buat. Tu je. Kemudian yang kedua, manusia selalu sebut yang rezeki datang daripada Allah, tapi bila Allah uji dia sikit, mulalah dia mengelabah. Habislah. Dengan siapa ni minta tolong ni, bos kita dah terbalik. Contohlah kan. Contoh, dia baik dengan bos itu. Bos itu makin kontraktor besar, duit banyak. Selalu bos tu belanja makan, selalu bos tu bagi duit kat dia. Satu hari tu bos tu tiba-tiba dilanda masalah musibah. Bos tu tiba susah pula. Malapetaka menimpa, kena tipu ke orang, langsung tak ada duit contohlah. Jadi kita lah tinggalkan dia. Satu perangai meninggalkan dia. Dulu masa dia senang dia tolong kita. Habis kita nak cari dahan baru mana sekarang ni. Nampak tak?
Percaya cakap saya, barang siapa yang bergantung dengan manusia sampai masa dia akan kecewa. Bergantunglah pada Allah, kita akan rasa cukup selama-lamanya. Cukuplah Allah bagiku, Allah akan bantu kita, janganlah kita risau-risau.